Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Ustazah harap semua berada dalam keadaan sihat dan masih bersemangat untuk meneruskan pelajaran pada hari ini. Baiklah, hari ini kita akan belajar tata bahasa iaitu tajuk kata sendi nama. Baiklah, apa itu kata sendi nama? Kata sendi nama ialah perkataan yang diletakkan di hadapan kata nama atau frasa nama. Kata sendi nama berfungsi untuk menerangkan kata nama atau frasa nama. Contoh kata sendi nama ialah di, ke, pada, kepada, dari dan daripada. Sebenarnya murid-murid, pelbagai lagi contoh kata sendi nama yang terdapat dalam bahasa Melayu. Tetapi pada hari ini kita akan fokus kepada 6 kata sendi nama ini sahaja. Baiklah, mari kita lihat kata sendi nama di. Kata sendi nama di menunjukkan tempat atau arah. Kata sendi nama ini ditulis terpisah daripada kata nama atau frasa nama. Contoh penggunaan kata sendi nama di ialah saya makan nasi di kantin. Ibunya bekerja di sekolah itu. Pengembara itu sesat di dalam hutan. Nampak murid-murid ya? Kata sendi nama di mestilah ditulis terpisah daripada kata nama ataupun frasa nama. Baiklah murid-murid. Seterusnya, mari kita lihat kata sendi nama ke. Kata sendi nama ke digunakan untuk menyatakan waktu atau masa. Seterusnya, menyatakan arah atau tempat yang dituju. Juga, kata sendi nama ini ditulis terpisah daripada kata nama atau frasa nama. Baiklah, mari kita lihat contoh penggunaan kata sendi nama ke. Zikri menunggu temannya di perhentian bas dari pagi ke petang. Majlis itu berlangsung dari pukul 9 pagi ke pukul 11 pagi. Mereka akan ke Kuantan esok. Ibu bapa saya pulang ke kampung. Baiklah murid-murid, ini adalah contoh penggunaan kata sendi nama. Perlu diingat bahawa kata sendi ke dan juga kata sendi di mestilah ditulis terpisah daripada kata nama atau frasa nama. Baiklah, seterusnya kita lihat kata sendi nama pada. Kata sendi nama pada menunjukkan keterangan waktu dan tempat. Apabila didahului ada, mesti diikuti oleh kata nama yang merujuk manusia dan haiwan. Selain itu juga, kata sendi nama pada digunakan untuk menunjukkan tempat bagi perbuatan sesuatu kata kerja. Baiklah, mari kita lihat dulu kata sendi nama pada yang digunakan untuk menunjukkan keterangan waktu dan tempat. Contohnya ialah, bas kami bertolak pada pukul 7 pagi. Yang kedua, pada waktu itu, ibu bapanya tiada di rumah. Baiklah, dua contoh ayat ini menunjukkan keterangan waktu dan juga tempat. Contoh yang seterusnya, wang itu ada pada ibu.
sifat amanah dan jujur ada padanya. Ini adalah contoh yang kedua tadi. Yang dikatakan apabila didahului ada, mesti diikuti oleh kata nama yang merujuk pada manusia dan haiwan. Macam contoh yang saya tunjuk tadi, wang itu ada. Maknanya apabila ada perkataan ada ni, mesti ada kata nama. Siapa? Wang itu ada. Pada siapa? Pada ibu. Ibu tu adalah manusia. Sama juga contoh yang kedua tadi. Apabila didahului ada, apa yang ada? Sifat amanah dan jujur ada. Pada siapa? Padanya. Seterusnya kita lihat. Kata sendi nama ini juga boleh digunakan untuk menunjukkan tempat bagi perbuatan sesuatu kerja. Baiklah, kita lihat contoh. Kaki lembu itu digantung pada cangkuk besi. Contoh yang kedua, layang-layang itu tersangkut pada tiang telefon. Nampak ya murid-murid? Kata sendi pada ni, bagaimana kita nak gunakan untuk menunjukkan tempat bagi perbuatan. Contoh yang pertama tadi, kaki lembu. Nak digantung. Gantung di mana? Pada cangkuk besi. Yang kedua, menunjukkan tempat. Layang-layang itu tersangkut. Tersangkut mana tempatnya? Pada tiang telefon. Baiklah murid-murid. Seterusnya, kita lihat kata sendi nama kepada. Kata sendi nama kepada digunakan 3 fungsi, iaitu yang pertama, menyatakan sasaran yang merujuk manusia dan haiwan. Tengok contoh. Sisa makanan itu diberikan kepada kucing. Dia cakap tadi contoh kepada tu nak menyatakan sasaran. Siapa sasaran kita nak bagi sisa makanan tu? Sasaran tu adalah kepada kucing. Okay, tengok contoh yang kedua. Azam mengirim surat kepada Fakrullah. Nampak? Contoh dia kata sasaran yang merujuk manusia. Maknanya bila ada sasaran, kita menggunakan kepada. Baiklah, kita lihat yang kedua. Kata sendi kepada ni kita gunakan untuk menyatakan pecahan. Kita lihat contoh C dan D. Peserta kem kembara ilmu dibahagikan kepada 5 kumpulan. Dalam contoh ini, kepada tu dia melihat dibahagikan tu kepada 5 kumpulan menunjukkan pecahan. Tengok contoh yang kedua. Waktu persekolahan tahun ini dipecahkan kepada 2 sesi. 2 sesi itu menunjukkan pecahan. Jadi kita gunakan kata sendi nama kepada. Baiklah, kita lihat fungsi kata sendi nama kepada yang ketiga, iaitu menyatakan perubahan keadaan. Tengok contoh E dan F. Suhu badannya meningkat kepada 30 darjah Celsius. Dan F, masalah disiplin di Seriti Bidur telah berubah kepada tahap yang lebih baik. Nampak? Untuk menunjukkan perubahan keadaan, kita guna kata sendi nama kepada. Daripada buruk kepada baik. Daripada menurun kepada meningkat. Seterusnya ialah kata sendi nama dari. Kata sendi nama dari digunakan untuk menyatakan arah atau tempat. Yang kedua, menyatakan waktu atau masa. Baiklah, mari kita lihat contoh. Contoh yang pertama, bola itu ditendang dari penjuru padang. Contoh yang kedua, kereta itu membelok dari kiri ke kanan. Contoh A dan B ini menunjukkan arah atau tempat. Nampak daripada bola tu ditendang dari penjuru padang.
kereta tu membelok dari kiri ke kanan. Maknanya dia menunjukkan arah dan juga tempat. Contoh yang kedua, untuk menyatakan waktu dan masa. Perkara itu telah diketahui dari waktu subuh lagi. Kerajaan itu terkenal dari kurun ke-18 lagi. Nampak dia menunjukkan waktu dan masa. Baiklah murid-murid. Seterusnya kita lihat kata sendi nama daripada. Kata sendi nama daripada digunakan untuk 3 fungsi, iaitu yang pertama, menyatakan punca bagi manusia, haiwan dan benda. Kita lihat contoh A dan B. Sumbangan daripada kerajaan sudah diterima. Dia menjauhkan diri daripada bahaya dadah. Nampak ya murid-murid? Dia kata menyatakan punca. Contohnya sumbangan berpunca dari kerajaan sudah diterima. Jadi kita guna kata sendi nama daripada. Okey. Seterusnya, menyatakan maksud sumber atau asal kejadian sesuatu benda. Lihat contoh C dan D. Ukiran itu diperbuat daripada logam. Semua ubatnya daripada akar kayu. Lihat murid-murid. Dia menyatakan sumber. Contoh C, ukiran. Ukiran tu diperbuat daripada apa? Diperbuat daripada logam. Kalau kita guna dari tadi merujuk kepada tempat. Okey, seterusnya menunjukkan perbezaan atau perbandingan. Tengok contoh E dan F. Perangai Ahmad berbeza daripada perangai abangnya. Lihat. Di situ kita buat perbandingan, jadi kita gunakan kata sendi nama daripada. Contoh yang terakhir, kami tiba lebih lewat daripada mereka. Nampak? Itu adalah perbezaan. Baiklah murid-murid. Seterusnya, buka buku teks, muka surat 58. Okey. Lihat tajuk berkemas sambil bersenam. Baiklah. Mari kita baca sama-sama. Okey, sebutkan dulu kata sendi nama yang di dalam kotak berwarna merah. Okey. Di, dari, daripada, di, ke, kepada, pada dan juga di. Baiklah, kita baca teks yang terdapat pada gambar. Hana di dalam biliknya. Dia hendak mengemas meja belajarnya. Hana mengambil alat tulis dari atas meja dan di dalam laci. Alat tulis di atas meja lebih banyak daripada alat tulis di dalam laci. Hana meletakkan barang-barang itu di bawah meja. Dia membuang barangan yang buruk ke dalam bakul sampah. Ibu Hana, beliau memberikan. Okey, baik. Mari kita lihat bagaimana kita nak pilih mana satu kata sendi nama yang sesuai bagi gambar nombor 4. Baiklah, nombor 4. Mari kita lihat jawapannya ya. Ibu Hana masuk ke bilik Hana. Dia memberikan sehelai kain lap kepada Hana. Nampak yang pertama, Ibu Hana masuk ke bilik. Kita guna kata sendi ke. Kemudian, dia, iaitu Ibu Hana, memberikan sehelai kain lap kepada Hana. Maknanya dia merujuk kepada siapa. Okey. Mari kita lihat kata sendi nama untuk gambar yang kelima, iaitu pada. Tengok. Hana tengok gambar ya.
Hana sedang mengelap meja. Baik, mari kita lihat. Hana mengelap habuk yang melekat pada mejanya dengan kain. Seterusnya, yang keenam, D. Hana menyusun buku-buku dengan kemasnya di bahagian sudut kiri meja. Baiklah murid-murid. Ustazah harap setakat ni murid-murid boleh faham. Seterusnya adalah latihan. Okey, ada 13 latihan. Murid-murid hendaklah menyalin latihan ini di dalam buku tata bahasa dan hantar pada ustazah. Ingat, nota tidak perlu salin. Baiklah, ini sahaja untuk hari ini. Jadi kita akan jumpa pada pembelajaran yang akan datang. Ustazah harap murid-murid semua masih bersemangat untuk meneruskan pembelajaran yang seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.